Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tuma ila arwahi kulli masyayikhina fid din bi anna Allahal karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin falihatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sebelum kita mula ni nak beritahu kawan-kawan, mungkin ada yang tak tahu iaitu ada pun pertemuan kita pertama dulu dengan menggunakan buku Zikir Berganda dan Doa yang Merangkumi. Betul warna hijau tu. Jadi nak beritahu pengarang buku tersebut iaitu guru kami lah, guru kita Syekh Dr. Ismail Mahmud telah kembali ke rahmatullah sekitar 13 September dulu lah. Yalah, ya. Jadi sebenarnya itulah saya pun ialah maknanya macam mana ya. Itulah. Jadi pada pagi mana kita sampai ke rumah beliau, rumahnya tu di Sesama Kelubi atas bukit tu. Jadi ada jiran dengan Dr. Ismail tu, Syekh Ismail juga biasan beritahu tanya saya, ustaz kena sambung apa yang Syekh mengajar. Sebab kebetulan guru kita ni memang uzur lah, tapi nampaknya akhir-akhir ni okey sakit stroke, kemudian kecam manis, biasakan kecam manis, tapi solat boleh berdiri dan kalau berjemaah tu memang jadi imam berdiri atau keadaannya lah. Jadi kebetulan sekitar dalam sebulan yang lalu ni beliau telah mengajar grup dalam kampung itu, kampung macam taman lah, sebab dia kawasan tu agak terpencil. Ada beberapa rumah-rumah yang memang diduduki oleh orang-orang yang beli rumah tanah-tanah lot situ. Jadi memang untuk itulah, untuk kawan-kawan sajalah, kecuali hari Isnin dan Khamis, kerana setiap Isnin dan Khamis beliau berpuasa lah, dia tak sempat solat maghrib. Surau sebelah rumah aja. Jadi kitab yang digunakan dan memang yang pertama hadis 40. Ya, itulah tu yang biasalah. Cara beliau cuma baca je lah, baca lalui maknanya tak detail sangat lah. Dah selesai. Kemudian masuk yang kedua iaitu gunakan buku Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ni berkenaan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Bagaimana rupa Rasulullah SAW, pakaian, makanan, cara berjalan dan detail lah. Ada sekitar 390 lebih hadis Nabi SAW. Dan buku yang kedua ialah Riyadhus Shalihin. Jadi itulah hari itu saya cek lah, kalau katalah kena sambung, saya tengoklah apa yang kena buat tu. Jadi topik berkenaan dengan Syama'il tu yang patutnya dia sambung sebab meninggalnya hari Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu patutnya sambung lah. Kalau rancangan sambung Khamis Topik berikut iaitu berkenaan dengan, kalau Syama'il berkenaan dengan cara berjalan Rasulullah SAW. Itu dia. Dan kemudian buku yang kedua iaitu buku Riyadhus Shalihin. Jadi saya perhatikanlah, saya cek. Jadi Syekh ni dia mengajar tu maknanya topik yang telah lalui, yang pertama Riyadhus Shalihin ni standard memang mana-mana tempat gunakan sebab buku ni buku yang berkat karya Imam Nawawi Arba'in Nawawi pun dia jugalah, Arba'in kan 40 pun hadis Imam Nawawi, tengok berkat buku ni Jadi Syekh mengajar topik ikhlas selesai. Ikhlas lah sebab
bab ikhlas tu ayat yang pertama wa ma umiru illa liya'budullah kan. Dan hadis innamal a'malu binniyat, sebab asas dalam hidup kita ni niatlah. Niat tentang kepentingan niat, kepentingan ikhlas detail. Dan masuk topik kedua, bab taubat. Jadi saya nak kongsi tuan-tuan lah. Bab taubat ini itulah sebab memang dalam hidup kita, sebab Riyadhus Shalihin adalah sebuah buku. Sebab saya bimbang kalau nak mengajar kitab seperti ini ya. Dia mengajar ni dia mesti beramal. Kalau macam tauhid, memang amal pun sebab benda tu benda hati, mudah sikit lah. Ini benda amalan sahih ni. Jadi saya betul lah timbang-timbang tengok. Jadi kita imbas balik topik taubat. Okey, topik taubat. Kemudian nak beritahu kawan-kawan lah, hadis yang telah dilalui itu hadis yang agak pendek, tapi nanti kita kongsi kepentingannya. Kemudian hadis yang kedua tu tak sambung lah, cadangnya besok lah, Rabu malam Khamis. Hadis sangat panjang ya, berkenaan dengan kisah surah At-Taubah. Kalau kita baca surah At-Taubah tu, kisah dia apa? Berkenaan dengan surah At-Taubah ni ialah surah yang mana tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kan. Sebab Allah murka pada siapa? Segolongan orang-orang munafik ya. Yang maknanya tak nak ikut perang sebab takut mati. Tapi disebutkan kisah surah At-Taubah tentang 3 orang, dan salah seorang bernama Ka'ab bin Malik. Jadi hadis tu panjanglah tentang Ka'ab bin Malik ni. Tentang Ka'ab bin Malik ni tidak bohong, tidak berdusta. Dia betul-betul jujur, beritahu sebab tak datang tu, tak ikut join sama perang ya. Sebab ketika itu Rasulullah SAW dengan penduduk Madinah yang lain ya, mujahidin pergi ke Tabuk sebab ada berita-berita bahawasanya Rom Byzantium nak serang. Bayangkan, sikit nak lawan ramai, tapi itulah Allah Ta'ala takdirkan tak perang sebab mereka bertakut. Memang sebab antara mukjizat Rasulullah SAW itu Allah menanamkan sifat takut, gentar ke dalam hati musuh. Itulah dia. Dia balik ke menang lah, secara moral menang. Akhirnya orang munafik bohong, kata kami tak datang begini-begini, tapi kami bersumpah lain kami akan ikut gitu-gitu. Cuma 3 orang Ka'ab bin Malik. Tapi hadis tu tak disentuh panjang. Jadi saya nak kongsi tentang hadis terakhir, dan kebetulan pula tu saya fikir dalam masa seminggu itulah saya pun share dengan hadis tu dengan kawan-kawan belajar. Kadang-kadang saya selit-selitkan walaupun tidak tengok buku lah, sebab hadis tu semua tahu. Apa dia kisah dia? Tentang seorang daripada zaman selepas Nabi Isa AS yang telah membunuh 99 orang. Semua tahu kan? Itulah hadis dia. Jadi kan hadis ni saya dapati, saya tinlong baik-baik. Inilah Syekh ni Allah Ta'ala takdirkan dia. Memang nak betul lah kata mungkin karamah dia lah ya, dengan sepanjang ayat dia beramal baik. Allah ambil dia selepas mengajar hadis tersebut. Sebab mana dah habis mengajar, solat isyak selesai, comel lah, balik rumah. Jadi ketika nak baring tu lah, dan sekitar pukul 10 tu nak baring, pingsan terus. Itulah keadaannya lah. Itulah keadaan. Jadi dikonfirmkan kembali ke rahmatullah pukul 12 malam. Tapi nak ceritakan apa tentang hadis ini ya. Hadis ini hadis yang masyhur, kita pun ramai kita dah dengar hadis ni, amalkan daripada kecil kan. Apa dia? Berkenaan seorang yang telah membunuh 99 orang. Jadi terbetik dalam hatinya untuk bertaubat, untuk macam kita lah. Alah, aku ni berapa tahun ni aku tinggal. Jadi ini boleh berlaku pada setiap orang walaupun skalanya tak sama kan. Boleh nak baik lah. Kemudian bertemu dengan seorang yang dianggap sebagai pandai, tapi rupa-rupanya seorang rahib. Zaman tu kira rahib ni kita kata ahli ibadah lah, ahli ibadah ya. Jadi rahib tu bertanya apa dosa dia. Jadi diberitahulah dia telah membunuh sebanyak 99 orang. Dia pun datanglah ya. Jadi rahib tu memberitahu, no way. Tak ada jalan, tak ada taubat bagi engkau telah bunuh 99 orang. Dia agak kecewa, dia pun bunuh tambah 100. Itulah dia. Dia tanya kepada seorang rahib. Dan kali kedua dia tanya kepada orang lain dan dapat maklumat seorang yang pandai lah, orang alim. Jadi orang alim tu beritahu, boleh saja bertaubat. Apa perkara yang menghalang daripada taubat? Nah, ini juga pelajaran menunjukkan bahawa kita kalau ada masalah ya, jangan tengok ahli ibadat je lah, ahli surau ke, tapi tengok orang yang memang betul-betul terlatih lah. Itu contoh dia tu. Itu contoh Jadi orang tu kata boleh. Cuma nak pesan, cara kamu ni sebenarnya kamu ni jahat.
Sebab kamu duduk di perkampungan dengan orang-orang jahat. Itu sebabnya kamu perangai beginilah. Ini kisah ni kita mudahkan bahasa kita lah ya. Caranya iaitu untuk bertaubat hendaklah anda berpindah ke tempat lain. Jadi contohlah datang tempat yang ahli ibadat ya. Maka dia pun segeralah. Maknanya dia fikir, ada cara bertaubat ni, buatlah ya. Dan dia pergi, dan ketika zaman tu memang naik kenderaan lah. Kenderaan biasanya kalau kita kata apa-apa unta ke apalah. Tapi yang pentingnya separuh perjalanan dia telah mati. Dia mati. Jadi kita nak tengok keadaan mati dia. Ni yang kita nak ambil pelajaran ya. Bila telah mati, maka semua tahulah kisah ni, iaitu dua malaikat telah berebut untuk mengambil rohnya. Yang pertama malaikat rahmat ya, mengatakan ini aku punya, sebab dia telah berusaha untuk menuju ke arah kebaikan. Dia telah bergerak untuk ke arah kebaikan. Kemudian malaikat azab kata, tak ada, aku punya. Sebab tak ada amal pun, dia tak buat apa-apa lagi pun. Dan dia telah bunuh berapa ramai manusia. Jadi dosa yang terlalu besar. Jadi akhirnya Allah Ta'ala takdirkan, dan hadis ni memang Allah jadikan untuk kita pelajaran lah. Sebab itu tentang malaikat, tapi ditahukan oleh Rasulullah SAW untuk pengajaran kita. Apa dia? Allah ciptakan satu malaikat dalam bentuk manusia yang jadi arbitrator ataupun orang tengah ya. Beritahu dua malaikat yang sedang bertengkar tu ataupun berlahi nak gebut tu, okey, kita ukur. Kita ukur lah. Kalau jaraknya dengan tempat baik yang ditujunya, maka dia milik malaikat rahmat. Tapi kalau jaraknya masih dekat dengan tempat yang ditinggalkan, iaitu apa? Tempat kampung asalnya tu, maka malaikat azab punya. Dan bila kira rupanya dekat dengan tempat buat baik, jadi dia diambil oleh malaikat rahmat. Cuma ulama mengulas hadis ini begini. Sebenarnya ada riwayat lain menyebutkan Allah Ta'ala sengaja menciptakan malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia kan, itu yang berbalah tu, untuk menyelesaikan perbalahan. Dan Allah Ta'ala telah sebenarnya memerintahkan supaya mengukur ya. Tapi pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan bumi untuk bergerak. Maknanya kan itu semua dalam ketentuan Allah lah. Tak sampai jauh pun, tapi Allah perintahkan bumi bergerak. Sehingga malaikat tu yang tak boleh nak decide pun dapati bahawanya jaraknya lebih kepada kebaikan tu hanya satu jengkal. Bukan hasta tuan-tuan, jengkal ni. Jengkal je. Itu sebab dia kira. Dan diulas lagi oleh ulama lain, orang alim lain lah tentang hadis ni, iaitu apa? Maknanya orang ini diterima dalam rahmat Allah walaupun telah melakukan dosa yang begitu banyak. Ya. Bayangkan ya, ini kita nak ambil jadi motivasi kita sepanjang hayat, iaitu ketika jatuh hampir mati itu, belum mati lagi lah. Dia ingat dia jatuh sakit tu, ya, dia tak perasan dia nak mati ke atau rasa nak mati ke, tapi dia masih lagi berusaha untuk bergerak ke arah kebaikan. Dia tak berhenti. Maknanya kan kalau di padang pasir tu, bayangkan ini kita nak nampilkan la ilaha illallah. Dia masih tu lagi. Nampak tu? Berangkat lagi tu. Dia tarik badan dia ke situ. Itulah dia Allah kira, ya. Maknanya dia punya motivasi tu bergerak. Sakit-sakit tu bergerak tu. Maknanya itu yang Allah kira. Dan inilah saya kirakan bila saya perhati hadis ni, masya-Allah. Allah Ta'ala beri pada Syekh sebagai pengajaran lah. Dia memang orang baik lah kan, ya. Tapi untuk kita ni secara umumnya nampaknya begitulah, ya. Maknanya mudah-mudahan lah, ya. Tapi untuk kita, maknanya kita nampak macam mana, kalau kita nak ambil motivasi kan, kadang-kadang kita baca buku 7 Habits of Most Effective People, kita katakan. Tapi sebenarnya hadis ini mempunyai pengajaran yang cukup dalam tentang motivasi, ya. Maknanya kan untuk kita lah. Saya pun fikir-fikir ini jadi satu azimat, mudah-mudahan lah. Kadang-kadang kita nak bangun pagi malas kan? Memanglah. Ada masa-masa kita power, ada masa tak power kan? Jadi bila rasa malas tu, ingat ni lah, boleh jadi masa tengah itu yang kita dicabutnya nyawa. Janganlah sampai kita tengah usaha nak buat keburukan tu kan,
tengah langkah tu Allah cabut nyawa. Wala'udzubillah. Ada hadis lain kan yang kita tahu, iaitu ada orang yang di zahirnya nampak orang maknanya seolah-olah ahli syurga, tetapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Satu lagi, nampak secara zahir dia itu ahli neraka, tapi dia ahli syurga. Kerana itulah Allah kira yang terakhir, ya. Sebab kita dalam hidup ini biasa kira kita macam mana? Katalah kita nak jadi pemimpin kan, kita kempen kat orang. Tengok ya, tuan-tuan kena lantik saya. Tengok track record saya. Ini kejayaan yang setelah saya buat. Gini kita sebut. Allah tak pandang tu ya. Bagi Allah bukan itu. Bagi Allah iaitu benda yang serius, yang ikhlas dia tu, yang final tu sebenarnya. Jadi KPI kita dengan KPI Allah tak sama lah. Itu yang kita ambil lah. Jadi mudah-mudahan berkat ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jadi mudah-mudahan kita terus menuntut ilmu lah. Ya Allah ya. Ya Allah, sebab hadis yang lain kita tahu kan, man kharaja li talibil ilmi bahwa fi sabilillahi hatta yarji', barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia dalam fisabilillah sampai dia kembali ya. Jadi seterusnya kita teruskan pada pertemuan lalu sampai buku surat berapa? Tuan Haji Naha? 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 8 kita dah lalu gitu kan? Kita sebut sikit betul Kita kat belum detail ke? Dah detail? Belum lagi. Ayat ini tentang hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka buku yang ringkas ini berkenaan ilmu tauhid, dan saya pun tak mau panjangkan sebab kita nak ambil inti sajalah. Maka pengarang ini pun mengambil jalan ringkas menjelaskan kepada kita cara kita untuk berinteraksi dengan ilmu tauhid ini, iaitu tentang 3 jenis hukum yang kita kena faham. Yang digunakan dalam istilah kita lah. Sebab istilah lain-lain tak sama ya. Istilah matematik lain, istilah fizik lain, accounting lain kan, law lain ya. Tapi ini istilah ilmu tauhid. Iaitu yang pertama yang dinamakan hukum akli. Hukum akli itu hukum akal. Maknanya kan ilmu tauhid ni bila kita bincang tentang wujudnya Allah, Allah ada. Mustahil Allah tidak ada. Itu hukum akal. Maknanya berdasar kepada pemikiran yang logik. Itu maksudnya begitulah. Tetapi kita faham satu perkara lagi lah untuk menambah lagi. Maksud logika ni logika pemikiran yang bersih, yang betul lah. Sebab hari ini kita tahu kan, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Contohnya fahaman-fahaman etis ya. Baca saya sendiri, saya kumpul buku-buku etis sebenarnya. Antaranya buku-buku etis seperti Richard Dawkins ya, Sam Harris. Kita tengok cara pemikiran mereka dan buku-buku saya tu memang saya set aside lah untuk saya baca. Kalau orang yang tak bersedia, tak ada cukup ilmu, memang saya larang lah ya. Itu pun kita nak faham, tengoklah. Maknanya mereka ni jenis golongan yang kita tidak boleh, kalau guna istilah biasa, memang tak boleh duduk bincang. You can never agree. Kita tak akan bersetuju pun. Dia tak akan setuju dengan kita sampai bila-bila. Itu masalahnya lah ya. Bacalah surah Yasin kan, ataupun surah lain tentang apa, orang-orang yang apa, kamu beri peringatan pun dia masih kafir kan. Itulah contohnya ya. Maknanya pemikiran akal ni. Cuma kita kena perkemaskan kemaskan sebab metod ini supaya kalau takdirnya lah kita bertemu dengan orang yang cuba nak berbincang untuk masuk Islam dan sebagainya ya. Jadi maksud hukum akal tu tentang yang pertama, istilah wajib. Wajib di sini maknanya mesti ya. Maknanya apa? Kalau kita kata Allah wajib wujud, Allah wajib mendengar. Sifat Allah yang wajib iaitu Allah berkuasa. Wajib di sini maknanya adalah mesti. Itu je lah ya. Sebab kalau kita gunakan istilah ni kadang-kadang kita jadi confused sebab kita tak gunakan ni hari-hari. Dia kata apa? Iaitu barang yang tiada terfikir pada akal pada tiadanya. Kan susah juga kan? Istilah tu, istilah kelas klasik. Apatah lagi sekarang kita guna istilah lain kan? Kita guna apa? Logical fallacy lah kan? Ada lain dah cara dia. Jadi tak gini. Jadi senang kata, istilah wajib tu benda yang logika kita yang sihat boleh terima. Sudah, selesai. Ya. Contoh kita katakan, ini warna merah. Kalau orang kata ini warna hijau, salah lah. Itu je lah. Maknanya ya. Baik. Mustahil, itulah maknanya yang berlawanan dengan tu. Kalau tentang sifat Allah Ta'ala, ataupun atau ambil sifat Rasul lah. Kita kata, wajib Rasul itu bersifat dengan sifat amanah. Amanah ya. Jadi kalau ada orang kata kan,
Kadang-kadang Rasul pun mengalanggar janji. Itu maknanya something wrong lah. Dia punya pegangan kepada akidah yang asas tak betul. Kena perbaiki lah tu. Sebabnya ilmu akidah ni kita kena betulkan. Takut silap. Dalam perbualan kita, argument kita tiba-tiba tersasul ataupun memang tersilap. Ya? Jadi tak boleh. Rasul memang langsung tak akan sifat tidak amanah. Memang tak akan berlaku. Ya? Macam kita tak. Kita memang langgar, kadang-kadang langgar dan memang cuai dan sebagainya lah. Macam kita ada beri projek. Macam saya lah. Ada share bagi. Patutnya saya dalam 2 bulan ni, kalau tu sebab kalau kawan-kawan yang ikut FB saya dalam masa sebulan lebih ni lah. Sebulan dah. Saya tak buka FB pun. Saya announce lah. Saya diberi assignment oleh Syekh daripada Dubai, ya, untuk edit buku beliau. Buku tu tebal macam ni, 3 jilid. Buku terjemah daripada Arab kepada Inggeris. Jadi saya terima sebab amanah. Saya tutup semua kali. Tapi nampak gaya tengah buat-buat ni rasa berat. Tak kemungkinan takut tak selesai. Sebab macam-macam lah. Kita punya tak jangka. Kadang-kadang sampaikan saya ni masa dalam 2 bulan ni, nak kata orang jemput kahwin tak pergi. Duduk gua lah. Bila mengajar ni kan, balik duduk. Itulah asalnya gitulah. Ya Rob. Tapi nak share dengan tuan-tuan, dengan ibu-ibu, bahawa saya sedar, maknanya apa yang saya janjikan, maknanya kan saya kata saya janji dalam masa 2 bulan ni saya boleh selesai. Rupanya impossible yang saya nampak. Dan memang pun saya pun tak kaji. Sebenarnya benda yang tebal macam T3, mana mungkinnya full time betul? Belum lah. Maknanya duduk betul dalam contoh gitulah, menunjukkan lemah lah. Maknanya saya sebagai manusia biasa boleh buat kesilapan macam ni. Maknanya perkiraan yang salah. Saya assess begini kan. Gitulah. Contoh baik. Sebab biasanya kalau kerja-kerja terjemahan, edit ni dia makan masa lama. Benda tu benda akademik, dia benda halus kan. Silap ejaan sebagainya. Kadang-kadang perkara akademik lagi, dia bukan tulisan biasa macam tulisan cerpen sebagainya. Kadang-kadang dia ada footnote tu, dia punya spelling tu yang detail tu pun tak boleh rosak tu. Itu dia. Bila kita transliterasi, itulah detail. Contohlah. Jadi nak beritahu, nak share bahawasanya kita manusia biasa ada kemungkinan buat salah sebab perancangan kita yang tak tepat. Itu berlaku. Macam-macam lah. Contoh, yang biasa berlaku apa? Kita minta orang buat rumah. Sanggup. Macam sama lah guys. Kita bagi dia wang sebanyak 150,000, siapkan. Tak siap rupanya kan? Banyak kes kan lari kan? Bukan lari, tapi memang begitu. Sebab kebanyakannya dia fikir dia boleh buat, tapi bila buat tu baru dia hadapi isu. Entah macam mana naik harga simen, naik harga pasir. Dia tak expect benda tu. Dia tak cukup cekap. Sebabnya kalau kita kata projek-projek macam ni, patutnya kena taruh harga yang lebih kan. Sebabnya kalau projek-projek besar, orang yang banyak duit ni memang macam tu. Saya pernah diberitahu lah, ada orang tu dia kata dia buat rumah untuk seorang kaya Cina lah. Contoh, dia nak bubuh tile kan. Dia bayar lebih, memang lebih lah. Maknanya dia pasang tile tu, tunjuk pada tuan rumah tu, okey, sesuai tak ini? Bila tuan rumah kata tak sesuai, dia pecahkan, ganti lain pula. Sampai macam tu. Yang ni macam mana? Ni okey, baru kekal. Maknanya kos dia pasang pecah balik semua tu dah kira dah. Ini kos yang jadi maknanya kelemahan kita lah dalam hidup ni. Perancangan yang kita kira macam agak-agaknya, tak boleh agak-agak sebenarnya. Kita kadang-kadang tersilap dari sudut jangka masa. Ini kalau siapa buat management kan, project management kan, memang kita gagal. Hati-hatilah. Jadi pengajarannya. Tapi kalau Rasul tidak ya. Rasul lain. Rasul sebab gerak dia tu Tuhan dah plan dah. Macam Quran tu kan, turun tu, Tuhan dah plan dah. Mula-mula turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian turun dalam masa 23 tahun kan. Begitu banyak sahabat-sahabat yang berlaku, maknanya apa-apa yang berlaku semua dalam perancangan Allah. Sekian. Sehingga akhirnya apa-apa yang berlaku jadi pelajaran untuk kita lah. Itu yang berlaku. Jadi untuk Rasul lain ya. Rasul dia begitu. Jadi mustahil Rasul melanggar janji. Itu prinsip kita. Mustahil Rasul bersifat dengan perkara yang salah, yang maknanya memalukan. Mustahil. Kalau kita kemungkinan. Kita manusia biasa. Nampak itu maksud itulah. Jadi maknanya wajib benda yang mesti, mustahil yang berlawanan. Okey. Jaiz. Ni kita bincang nanti insya-Allah. Saya ambil sampel ni. Jaiz harusnya beginilah. Allah Taala harus berbuat apa yang dikehendaki. Allah kata fa'alul lima yurid. Macam kita duduk ni kan, apa mustahilnya dengan izin Allah Taala, apa-apa yang boleh berlaku ni yang luar dari kemampuan kita. Gempa bumi ke, puting beliung ke,
Harus belaka. Allah nak jadikan. Contoh begitu. Atau bagi Rasul pula, buat apa? Rasul bersifat harus seperti manusia biasa. Makan, minum, tidur, berkahwin, pergi pasar, sakit. Tetapi kalau sakit pun tidak sampai sakit yang sampai mencelakan ataupun mencacatkan kerasulannya. Contoh begitu. Ini istilah dia lah. Yang kita akan gunakan secara berleluasa ketika kita mempelajari ilmu tauhid. Ini sebenarnya namanya hukum akal atau akli. Kemudian syar'i. Syar'i ni, hukum syar'i, hukum yang kita gunakan biasa dalam hukum fiqh. Disebutkan ada 5 tu. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sahih, batil. Inilah dia. Wajib. Kita wajib solat. Apa itu wajib? Wajib adalah perkara yang mesti dibuat, mesti dilakukan. Dan kalau ditinggalkan, dijanjikan dengan seksa. Berdosa lah maknanya. Wajib. Wajib tunai haji, wajib kita membayar nafkah untuk keluarga, wajib taat pada ibu bapa. Contoh begitulah. Wajib. Ini maknanya wajib dari sudut syarak. Bukan wajib dari sudut tauhid tadi. Tadi itu lain. Allah wajibul wujud. Allah wajib bersifat wujud. Itu maknanya Allah mesti wujud. Ini tidak. Ini istilahnya wajib untuk kita. Kita wajib menunaikan janji. Contoh. Sunat. Sunat kalau dilakukan ada ganjaran pahala. Kalau ditinggalkan tidak ada dosa. Contohnya zikir berganda kan? Itulah zikir berganda tu yang kita elok tu banyaknya. Kan kita dah sebutkan contohnya zikir yang kita baca selepas belajar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adadama alimallahu taala wa zinatama alimallahu taala wa mil'ama alimallahu taala. Contoh kan? Ini daripada Abu Layth As-Samarkandi yang dibawa datang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini kisahnya daripada Israfil kan? Kita sebut dulu dah. Kisah ni iaitu Israfil beritahu Rasulullah SAW, siapa amalkan ini ada dapat 5 perkara kan? Ingat lagi tak? Antaranya apa? Yang pertama, kita ingat balik ya. Pertama, jadi orang yang banyak berzikir. Sebabnya saya kalau mengajar itu jadi bacaan wajib kita. Satu, maknanya mesti jangan tinggal. Walaupun sikit tu, bukan kita sebut banyak kali, juta kali tak, tapi satu. Dan memang apa yang Israfil beritahu Rasulullah SAW iaitu menjadi orang yang banyak berzikir. Yang kedua, kelebihannya mengatasi kelebihan yang lain. Kita nampak macam simple aja, tapi begitulah hadisnya. Orang lain mungkin buat amalan lain, tapi begitulah keadaannya. Yang ketiga, gugur dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun kering daripada pokok. Masya Allah. Itu dia. Dan yang keempat, yang keempat iaitu yang disebutkan itu menjadi tanaman di syurga. Dan bayangkan kalau kita sebut zikir biasa pun, subhanallah ada satu pokok tumbuh. Mudah-mudahan hasilnya kita akan panen nanti, kita akan ambil nanti. Ini bayangkan yang berganda kan? Itu dia. Dan yang kelima, yang berzikir dengan zikir seperti ini Allah memandang kepadanya. Jadi hadis itu menyebutkan tentang perkara yang dinamakan targhib. Maknanya memotivasikan untuk beramal. Buat ini dapat begini. Dan amalan ini, jenis-jenis ini namanya amalan-amalan sunat. Maka kalau ditinggalkan kan? Ditinggalkan sengaja ke tak sengaja, tak dosa. Tapi rugilah. Rugi. Itu dia. Bahkan kalau guru saya sebelum meninggal tu dia pesan tu. Yang kami dia pesan banyak kali kelas-kelas takhir yang kami attend, dia kata apa? Jangan tinggal paling kurang ini zikir yang ini. Kan banyak kan? Mungkin tak dapat buat semua. Paling kurang yang itu. Pagi sekali, malam sekali. Contoh. Dan beliau menyebutkan pesanan itu untuk kita lah amalan. Kita niatkan. Bila kita beramal tu, contoh zikir berganda tu, jadikan simpanan. Simpanan untuk kita ketika kita mati. Hari kita mati atau pada malam kita mati. Dan saya tengok agaknya itulah Tuhan kabulkan doa dia lah tu. Dia mati dalam keadaan tenang, relax, tak payah kecoh-kecoh pergi. Kadang-kadang macam-macam, masing-masing nasib kan? Masing-masing nasib kan? Tu. Sebab begini, kita ni biasanya kalau nak buat kebaikan, contohnya kita nak berjalan jauh, musafir, digalakkan bahkan berdasar hadis-hadis. Antara cara nak selamat dalam perjalanan iaitu kita bersedekah. Tahu kan? Kita nak balik kampung, kita sedekah. At least apa? Bagi jiran,
Jumpa kucing tengah jalan bagi makan. Itulah bagi salam pada guard baik-baik elok. Itu sedekah lah tu. Mudah-mudahan selamat. Itu memang caranya begitu. Itu yang kita amalkan. Sebab banyak nas yang menyebutkan demikian. Ya. Hadis menyebutkan tentang kelebihan sedekah. Bahkan ada sebut bahawa sedekah ni menjadi perisai yang betul-betul ampuh daripada bala. Kita nak elak daripada bala, sedekah. Macam-macam cara lah. Baik. Maka apakah sedekah yang paling penting untuk kita hadapi masa kita jalan jauh ke? Itu penting lah. Kita ingin kita pergi sampai balik selamat kan. Tapi sebenarnya yang kita inginkan daripada Allah yang paling penting iaitu keselamatan, kesejahteraan dan berjaya ketika kita sakratul maut. Itu yang paling penting. Kita tak tahu lagi ni. Ini sebenarnya kan ada hadis dalam hadis 40 tu. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, berilah saya pengajaran yang mana pengajaran ni saya minta kamu terangkan dan saya tak payah tanya orang lain." Maknanya sahabat ni kan mungkin dah bergaul dengan Nabi lama kan, belajar macam-macam. Mungkin dia nak balik kampung lah, nak tinggal ke Madinah. Tapi minta pesanan lah, apa last lesson yang boleh jadi kita kata macam kunci, anchor. Nabi kata apa? Pendek je Nabi kata, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ingat hadis 40 kan? Nabi kata apa? Katakan aku beriman kepada Allah. Maknanya Tuhan, maknanya kita kata gini tau, ya Allah, aku dah iman dah. Thumma istaqim, itu yang susah tu. Kemudian kau steady. Itu dia. Tapi saya ingatlah, mudah-mudahan tambah tadi ya. Cara kita nak steady, ingat hadis tadi tu. Hadis yang mana orang bertaubat tu tengah last sekali tu. Itu cara kita tu. Jadikan anchor kita tu. Itulah tu, mudah-mudahan ya. Jadi kan ulama mengulas hadis ni menyebutkan antaranya bahawasanya bila kita nak mati tu yang kita bimbang, ada orang nasib macam-macam lah. Ada orang meninggal dalam keadaan keseorangan. Tak tentu kita tak tahu mati kita macam mana. Itu kita takut tu. Ada orang meninggal dalam keadaan sakit, dikelilingi oleh kawan-kawan. La ilaha illallah. Masing-masing kan? Tak tahu. Ada yang dalam tidur. Masing-masing lah. Tapi yang pentingnya yang kita nak tu, yang mana kita ni dikelilingi oleh para malaikat rahmat yang antaranya mengajarkan kita talqin dia. Sebab kita alam lain tu. Dalam kita sakit pingsan tu, doktor kira dia ni tengah pingsan, kita kata sekejap gini-gini kan. Itu dari perkiraan fizikal. Ya? Tapi sebenarnya alam lain tu, itulah yang kita harapkan, di mana kita berhadapan dengan bergelut lah malaikat maut, malaikat sebagainya, gangguan syaitan lah. Jadi yang kita minta sangat iaitu pada final, kita kata apa, final lap tu kan, masa kita nak dash, kita punya tempat finishing line tu kan, kita minta kepada Allah supaya masa itulah bantuan datang. Dan Syekh pesan kami lah, amal zikir berganda ni minta jadi simpanan. Maknanya kan dah begitu banyak amal sepanjang hayat tu, supaya masa kita nak mati tu, amalan tu datang macam backup. Masa tu yang kita harap sangat tu. Sebab siapa lagi nak tolong? Backup tu. Ini dia. Mana malaikat dan tu kan macam-macam kan? Maknanya semua jadi macam kita punya dinding tu. Kita minta lah. Amin tu Syekh pesan gitulah. Ya Allah. Jadi maknanya tu antara amalan lah. Jadi walaupun kita katakan sunat, maknanya tinggal tak dosa kan? Tapi rugilah. Faham tapi kalau wajib tu memang wajib mesti buat. Kalau tinggal memang contoh solat lah. Solat maknanya memang dia punya ancamannya berat sangat. Okey. Seterusnya harap. Artinya perkara yang dikerjakan maknanya dapat dosa. Ya. Maknanya kalau ditinggalkan pahala. Contoh beginilah. Kita pergi mana-mana lah. Kadang-kadang kita tugas luar negara kan. Tak ada orang ikut kita pun ya. Kita tak macam mana duduk hotel. Macam-macam jumpalah. Ada orang ajak tidur lah. Masa tu ada iman. Sorry kata dia. Saya nak tidur kata dia. Tolak. Masya Allah, tolaknya kita tu pahala dah. Tolak itu pahala. Tapi kalau diikutkan hati, siapa nampak? Kawan-kawan semua tak nampak. Kita duit banyak, kita kata. Tempat sonok macam ni. Maka rugi sangat. Bahkan bila melakukan dapat dosa. Nampak tu ingat, kita memang hadap zaman sekarang kita macam tu. Hari ni kita kat sini, besok kita dekat Dubai. Kan common kan?
Hari ni dekat sini, besok dekat London. Banyak kita pengalaman kita kan. Nah, kita hadapi benda ni hari-hari ya. Jadi kita jagakan, jadikan pegangan tu azimat ya. Sebab benda-benda yang salah tu dia merugikan kita ya. Dan takut sekali masa buat salah tu nyawa ditarik. Allah. Banyak kita jumpakan kes, ada kes sebenarnya. Macam-macam kita jumpa kan. Tengah bermaksiat, kena sakit jantung lah. Kan malu kan? Malu lah. Dengan Allah satu, dengan manusia malu tak? Malu sangat lah. Aib kan? Minta Allah lindung ya. Jadi haram ni benda yang memang berat sangat lah ya. Jadi tinggalkan sebab kalau dibuat dapat dosa, tu makna haram haram. Makruh kalau dia lakukan tidak ada dosa, tapi kalau tinggalkan pahala ya. Itulah dia dia benci, contohnya datang masjid dia lepas baru makan petai. Contoh kan, itu sebabnya penting ya, kita nak sembahyang surau pastikan kita gosok gigi kan. Kalau kita jumpa kawan-kawan dengan isteri kita guna apa, mouthwash kan. Dengan masjid lagi penting sebenarnya, supaya harum bau kawan-kawan kita sebelah kita, contoh begitu pastikan gitulah ya. Maknanya sebab kalau tidak dia perkara yang dibenci. Dan yang kelima, mubah, haruslah buat okey, tak buat pun okey. Dan banyak perkara dalam hidup ni dia adalah perkara yang mubah ya. Kita ambil simple contoh bab tentang hukum syarak ni, tentang kahwin kalau pertemuan yang dulu saya tanya tentang kes yang mana orang tu berkahwin dia hukum salah kan, ingat lagi ya. Tapi kali ni kes lain pula. Itu sebab Imam Nawawi menyebutkan ya, dalam buku beliau apa dia, kahwin tu ada 5 hukum kan. Asalnya haruslah, nak kahwin boleh, tak kahwin pun boleh, tapi dia boleh jadi wajib bagi orang yang kalau dia tidak berkahwin dia boleh berzina, dan dia pula mampu, kewangan dia mantap ya. Tu dia. Jadi orang macam ni wajib kahwin. Satu lagi, dia ada duit okey, dia ada kemampuan fizikal dia pun okey, sihat ya. Kemudian dia tambah pula, dia lakukan itu kerana menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat sunat. Satu. Tapi kalau dia tak kahwin okey, dia boleh tahan diri dia. Dia tak kahwin maknanya dia tak buat dosa, dia tak berzina, dia boleh jaga mata dia. Ini pun orang hebat ni. Tapi kalau dia berkahwin sunat. Satu lagi, dia berkahwin dengan perempuan ya. Tapi rupa-rupanya dia saja nak nyaya. Dia kahwin, nikah, kemudian digantung tanpa tali. Nafkah zahir tak beri, nafkah batin tak beri. Semata-mata dia kahwin untuk menyakiti perempuan. Maka perkahwinannya itu adalah haram. Makruh okey ya. Makruh macam mana? Dia tak mampu ya. Mungkin dia ada harta ya, tapi batin dia dah lemah. Kahwin pula umur dah lanjut, kahwin dengan anak dara lagi. Aduh, contoh kan, silap lah. Carilah yang partner yang boleh ajak solat Jumaat sama kan. Tu ada, tengoklah keadaan, tengok tahap masing-masing lah. Jadi makruh sebab perkara tu menjengkelkan. Tapi kalau sampai peringkat perempuan tu kan dia tak bersabar, sampai perempuan isteri tu boleh buat maksiat kan, kerana tak dapat apa daripada nafkah batin, dia jadi haram pula. Dia boleh tuntut untuk fasakh, dia jadi begitu pula dah keadaan dia. Tapi kadang-kadang biasa kita tengok dalam masyarakat dululah banyak ya, perempuan tu masih bersabar lagi sebab dia orang susah. Kalau dia bercerai dia tak dapat nafkah. Ada macam tu. Ada kes macam tu ya. Dia lama tahan ya, maknanya dia begitu. Ada begitulah. Tapi makruh ya. Okey. Mubah asal. Jadi itulah hukum tentang apa? Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Hukum dia tak ada kena-mengena dengan apa tauhid lah. Tapi yang bab tauhidnya kita wajib belajarlah. Itu dia. Kemudian sahih dengan batal biasalah. Adakah kita solat dengan pakaian yang menutup aurat, dengan wuduk yang sempurna? Kira sempurna semua, maka perbuatan kita sah. Macam sebut kan, kita akad jual beli. Ada tak barang dia, ada tak dengan harga yang tepat. Contoh, pastikan sebab itu pengalaman kita. Satu ketika saya pernah jadi macam broker lah juga, jual tanah sebab kawan pesan. Jadi jual tanah. Tak macam mana tuan tanah yang asal tu, dia tak ukur tanah tu. Tengok tempat sepadan pun tak ada. Sampaikan saya terpaksa dengan mana gunakan sebab entah macam mana yang beli tu beli cash tu, saya terpaksa pusingkan lah. Guna sebahagian duit tu untuk panggil juruukur. Lepas tu dia marah saya lah, kenapa gini? Saya kata tak boleh. Jual benda ni, tanah kan, mesti tahu kat mana sepadan. Mana sepadan? Kan mana sepadan tak tahu. Nak sepadan kena ambil juruukur kan. Ada benda tu kena termasuk sekali tu. Kalau tak sah tu, mana sepadan tanah dia?
Itu penting ya. Asal-asal macam inilah. Jadi ini perkara melibatkan sah atau batal. Batal pula itulah contoh batal kita berwuduk tapi tiba-tiba batal dengan sebab kita kentut ke dan sebagainya lah ya. Itu dia. Baik, selesai. Jadi hukum akal, hukum syarak selesai, dan last kali hukum adi. Mudah je kita ambil simple, tak payah detail sebab saya tak nak gunakan istilah sini sebab tak biasa pakai ya. Jadi kita jadi confused. Hukum adi, hukum adat. Adatnya begini maknanya. Ini biasa kita guna dalam zaman moden ni. Kita belajar fizik kan. Kalau kita bawa lori, bawa bas, kita tahu bahawa kita bahaya bawa jalan laju sebab momentum kita, ya. Momentum bersamaan apa? Mass kali dengan velocity kan. Mass kali dengan velocity. Berat tu maknanya besar tu. Bila besar momentum, impact dia berat. Itulah dia. Contoh gitulah, ya. Jadi ini hukum biasa. Hukum adat lah. Kita baling, dia akan jatuh. Jatuh dia tahap dia mana? 9.98 meter per second. Tu dia punya acceleration kan, gitu-gitu. Baik. Itu benda yang biasalah. Kita letak sesuatu pada api, dia terbakar, ya. Benda yang kita boleh expect berlaku lah. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi lain pula. Tak macam mana benda tu jatuh. Padahal suasana biasa. Bukan vacuum. Tapi dia terlambat. Ni melanggar adat lah. Melanggar adat. Contoh. Ataupun kita katakan kita bawa bas tu momentum besar tu. Tapi tak macam mana kalau ikutkan hari tu bas tu dia lain pula cara dia. Jadi melanggar adat. Dan perkara ini kita bincang khas berkaitan dalam bab dengan perkara-perkara mencari adat, berkaitan bab apa? Mukjizat, irhas, karamah, istiraj, sihir. Itulah dia. Itulah dia, kena fahamlah. Dan benda ni boleh berlaku. Orang zaman sekarang ni dia banyak belajar hukum akal yang biasa ni lah, hukum adat biasa je. Sehingga akhirnya banyak lupa tentang benda-benda yang boleh mencari adat. Kita lemah zaman kita. Ini dia. Zaman ni kita macam ni. Sama saya lah. Ubat kita makan macam-macam jenis. Macam saya kan. Saya tak buat doktor setengah tu. Tapi yang saya makan tu ikut tu lah. Tapi kita jadi macam rejim kita tu pegang itu. Padahal ada kemungkinan boleh cara lain kan. Sebab kita kadang-kadang lemah sangat, tak faham ataupun kita tidak cukup pegangan pada innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu contoh gitulah ya. Jadi keadaannya lah Tapi kita kena balance lah. Kena faham tentang hukum sunnatullah. Biasanya benda tu akan berlaku lah. Jadi maknanya tak boleh lah kita cuai, kita bawa laju, tak apa. Ini kadang-kadang mana tahu Tuhan kita bawa laju ni tengah jalan highway, tak apa, kita baca doa ni selamat. Kemungkinan juga dengan Allah bantu. Tapi kalau dah terlebih sangat tu kan, bahayalah sebab melanggar sunnatullah. Itu dia. Jadi kalau aksiden jangan salahkan lain, jangan salahkan Tuhan lah, salahkan sendiri. Gitulah keadaannya. Baik, selesai. Dah itu je lah. Saya mudahkan ya. Sebab kalau kita tengok istilah ni kita jadi confused. Hukum akal, hukum syarak, hukum asas. Muka surat yang ke-10 ni kita tinggalkan dulu. Sebab ni bagi saya dia banyak perbicaraan tentang metodologi. Lain kali kita akan sebut sekali lah ya. Sebab dia sebenarnya lagi kita sebutkan ni, dia elok masa kita belajar nanti yang lain kita sentuh, bukan sekarang ya. Kalau tak dia jadi lebih kepada benda yang teori sajalah ya. Okey. Yang bawah tak apa. Dan jika telah diketahui pengertian wajib syar'i dan wajib akli, berbeza kan? Akli dengan syar'i apa dia? Maka apabila dikatakan wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, kan? Wajib atas mukallaf mana wajib syar'i lah. Wajib atas mukallaf maknanya dia mesti buat berdasar hukum syarak. Adapun apabila dikatakan wajib bagi Allah Ta'ala atau Rasul, mana wajib akli. Yang sebut tadi kan? Itu je lah. Selesai. Dia punya conclusion je lah. Dan demikian pula jika dikatakan jaiz. Jaiz tu harus bagi Allah. Maknanya jaiz akli. Ya. Contohnya Allah harus, maknanya memasukkan orang yang berdosa dimaafkan. Maksud gitu harus. Dia dosa tapi Allah nak maafkan. Itu haruslah. Allah punya. Itu begitulah. Harus ya. Kita tidak berfaham yang Allah wajib. Itu menunjukkan kita nak paksa Tuhan. Mana boleh? Yang Allah Tuhan. Kita semua ni milik dia. Itu maksud itulah. Dan apabila dikatakan harus bagi mukallaf kan, jaiz itu maknanya haruslah. Harus kita makan telur.
Telur apa? Telur haiwan biasa. Bahkan tahu kan, hukum makan telur apa-apa, telur buaya pun boleh kan, tahu kan? Saya mula-mula pun saya macam, betul ke? Telur buaya nak makan? Buaya tak boleh makan, tapi telur dia boleh dimakan rupanya. Contoh gitulah. Dia gitu keadaannya. Contoh ya. Jadi kalau katalah kita jalan jauh-jauh, telur ular contoh kan, rebus makan. Kalau tak ada makanan lain, itu keadaannya. Itu keadaannya lah. Contoh kita harus dia tidak haram. Okey. Baik, barulah kita masuk sekarang tentang 20 sifat wajib. Selesai. Ini yang penting lah. Jadi ini nak kita amalkan. Bismillah. Inilah dia 20 sifat. Cara disampaikan ringkasnya iaitu apa? Yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli. Kalau tak silap, sebahagian daripadanya kita lah bincang dulu. Ingat tak masa kita bulan puasa tu kita bawa buku ringkasan paper daripada Haji Abdul Rashid Banjar. Ingat lagi tak Haji? Dia lebih kurang tu lah, sama Jadi baca ulang balik Tu dia katakan, maknanya wajib akli dengan dalil akli dalil akli, dalil nakli. Dan tersebut ini dengan setiap maknanya beserta dalilnya dan kepatutan bagi orang mukmin yang muqtaqid bahawa Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan. Maknanya dia sama, macam sama. Jangan saya tengok konten dia sama dengan paper yang saya share dengan tuan-tuan tu. Sebab saya gunakan buku ni sebab mantapkan Maknanya apa? Dia memperkenalkan cara belajar ilmu tauhid ni bukan sekadar hafaz saja wujud kita baqa, tapi kesan kepada kita. Contoh bawah nanti akan terangkanlah. Kemudian disebutkan adapun lain-lain sifat Tuhan Jalla wa Azza yang tiada terhingga. Maknanya sifat Allah Ta'ala Tuhan yang maknanya sempurna kan? Yang pentingnya wajib atas setiap orang mukallaf kita. Wajib ni wajib syarak lah. Kita wajib. Kalau tak tahu berdosa. Untuk mengetahui dengan ijmal. Maknanya kan tentang mengetahui tentang Allah berkuasa, Allah maha mendengar, mesti tahu secara ijmal aja cukup. Ijmal maknanya umum, tak perlu detail lah. Di dalam perkataan maka disebutkan contohnya muttasifun bikulli kamal. Maknanya tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sifatnya muttasifun bikulli kamal. Itu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang maha sempurna. Dan sebelum ni kita dah sebut dah. Allah Ta'ala apa? Sempurna, kamal kan? Kemudian jamal, indah. Satu lagi jalal. Cukuplah tu. Selesai. Next. Adapun yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla, yang kita mesti tahulah secara tafsil. Apa tu? Itu diterangkanlah, detail lah. Maknanya Allah Ta'ala wujud, lawannya tiada. Itu kita tahulah, cukuplah tu. Allah Ta'ala berkuasa, lawannya lemah. Cukuplah tu. Selesai. Manakala untuk kita ketahui adapun mustahil secara ijmal, secara global, secara pukal, mudah saja. Ini yang kita selalu sebut. Apa dia kesimpulannya? Allah Ta'ala munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Munazzahun maknanya maha suci Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Wa ma khatara bil bal, dan maha suci Allah daripada apa-apa yang terlintas di hati. Itulah dah banyak kali ulang kan? Artinya Allah Ta'ala maha suci, Allah Ta'ala tidak serupa makhluk, tak boleh kita bayangkan. Selesai dah. Baru lalukan pula terus 20 sifat antaranya yang mesti kita ketahui semua lah. Itu dia apa dia? Iaitu pertama, wujud. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Cukuplah tu. Allah Ta'ala ada, lawannya tiada. Dah selesai. Allah sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Contohnya yang bermaksud Allah alladzi yang khalaqas samawat, iaitu yang telah menciptakan langit-langit atau 7 petala langit, wal arda, dan juga menciptakan bumi wa ma bainahuma. Itulah, kita pandang je alam ni, ketahuilah Allah wujud. Cukuplah tu. Tahulah kita tentang wujud Allah Pandang alam, mengenali yang Allah wujud. Okey. Jadi itulah tentang wujud Allah Ta'ala Dan majlis yang kita hadir ini namanya majlis untuk makrifat lah ni. Cukuplah maknanya Allah wujud.
Tengok keadaan kita, ya. Dalam masa kita bercakap kan, kita punya salur makanan, peristalsis kan, bergerak ni. Ya Allah, bukan kita nak pun kan, dia jalan sendiri kecuali mati kan. Apa lagi? Jantung kita bergerak, berdegupnya, ya Allah, ya, semuanya automatik tu. Darah kita berjalan terus ni. Bukan kita kontrol, dia jalan sendiri tu. Ya Allah, ini semua dengan kekuasaan Allah. Kan Allah sebut dalam Quran kan, wa fi anfusakum, maknanya dalam jiwa kamu sendiri pun kamu tengok akan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Itulah, ya. Allah telah cakap, ya. Baik, jadi tentang wujud Allah, ya. Okey. Kemudian barulah diterangkan tentang consequences ataupun natijah. Ini kita ulang balik dulu. Apa dia? Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, mana yang beriktikad, kita lah, hendaklah ingat pada Allah Ta'ala pada setiap yang mawjudat. Maknanya apa? Baik, maknanya kan pelajaran ini tentang wujud Allah. Allah wujud, kita yakin Allah ada. Allah ada, Caranya kita tengok alam lah. Kita, anak kita, semua sekali lah. Apa yang ada, alam yang kita tengok, alam yang kita rasa, semua yang mawjudat, Tapi kita tahu bahawa sebenarnya semua ni adalah makhluk dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesannya zikrullah. Jadi maknanya kan, itulah selain daripada kewajipan-kewajipan yang biasa kita kena lakukan lah, ya. Kewajipan dunia, contoh kan, cari makan, cari nafkah, bantu orang lain, dan sebagainya lah, uruskan diri kita tu, masak, makan, toilet, apalah semua tu. Sebenarnya kewajipan kita adalah untuk zikrullah. Itu je lah sebenarnya, ya. Dan maknanya kan, ini sebenarnya yang kita kadang-kadang kita terlepas pandang lah, ya. Kita terlepas pandang, kita kira apa, apa kita duduk masjid, kenapa mesti duduk belajar? Asalnya nak mengingat balik kepada Allah lah. Kan kita ucapkan, contohkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah kan, menunjukkan bahawasanya itulah dia matlamat kita yang terakhir, Allah, Allah. Okey, yang lain tu kita akan sebutkan tentang zikir lah lain kali insya-Allah, dan termasuk itulah zikir berganda dan sebagainya. Selesai. Jadi apa? Mengingat yang Allah wujud, mengingatkan kita kepada zikrullah. Jadi kalau macam orang yang betul-betul faham tu, itulah, tengok alam, dia ingat wujud Allah lah. Itu je lah, wujud Allah Ta'ala. Okey. Kedua, tentang qidam. Qidam maknanya apa? Maknanya sedia. Mustahil didahului Adam. Adam ni tiada, Allah sebut dalilnya wal awwal wal akhir. Dialah Allah Ta'ala Tuhan yang al-awwal, awal mana terdahululah, dan yang terkemudian. Al-awwal ni maknanya tidak ada permulaan, Al-awwal tidak ada permulaan. Kalau kita kan, kita kata, si fulan tu datang masjid awal hari ni, maknanya dia ada masa lah tu. Dia ni hari ni datang lambat, lambat, maknanya kita kemudian. Tapi Allah Ta'ala, bila kita kata Allah Ta'ala al-awwal, maknanya langsung tak ada mula, langsung tak ada mula. Okey, itulah dia. Allah Ta'ala tidak ada mula, maknanya Allah Ta'ala kita ada mula. Baik, yang kita tahu yang Allah Ta'ala tidak ada mula, kita faham yang lain semua ada mula kan. Tengok kesan dia inilah. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, yang ini yang beriktikad, hendaklah mensyukuri Allah yang menjadikannya sebagai orang mukmin dan mendapat taufik darinya. Maknanya kan, ini yang patut ada, yang digesa daripada kita lah. Kita yakin yang Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Sebenarnya yang ada permulaan kita lah. Kalau macam kita Islam kan, Islam, sebab itu Islam, iman yang paling kita syukuri lah. Nikmat lain tambahan, tapi yang paling penting nikmat Islam dan iman, ya. Maka iman kita bermula macam kita lah. Kalau kita lahir sebagai anak orang Islam, iman kita mula daripada kita lahir. Ya Allah, Islam dah maknanya. Kalau orang mu'alaf, katalah dia masuk umur berapa tahun? 40 tahun. Itulah dia baru dia mula. Itulah keadaannya. Maka kita perlu bersyukur, sebab berapa ramai orang yang tidak Islam lagi. Ya Allah, beza sebenarnya. Nampak rupa sama, makan sama, satu pejabat kan, baik dengan kita, tapi bila akidah tak sama,
rupanya hari kemudian tak sama rupanya. Dan saya nak cerita, nak share tuan-tuan lah, tapi malu nak sebut banyak-banyak pun. Baru saya perasan apa aku ni bertahun-tahun rupanya tak buat. Hari itu kita sebutkan apa kan? Kita kata kita belajar tauhid ni antaranya tujuan kita supaya kita faham tentang makna kalimah syahadah kan? Sebab saya beri contoh, katalah kita makan dinner dengan isteri, tiba-tiba orang datang minta tolong kan? Minta tolong apa? Dia kata saya nak masuk Islam. Jadi saya kata kepada tuan-tuan kan, takkanlah masa tu bila orang kata nak masuk Islam, kita kata okey nanti saya telefon ustaz kan. Kena buat sendirilah. Contoh, sekali ditakdirkan Allah Ta'ala, bila? Saya ingat dalam sekitar 3 minggu lepas lah, 3 minggu lepas saya mengajar di sebuah masjid. Tengah mengajar, tiba-tiba datang orang tak terbelakang tu lah, budak India. Rupanya bendahari bawa dia punya masuk Islam. Tapi cuma yang malu nak cerita tu, saya tu itulah pertama kali saya Islamkan orang tuan-tuan. Malu sebut, malu. Bukan bangga, malu tau. Mana saya terfikir berapa tahun aku tidur sebenarnya. Ya Allah, malulah. Tapi itulah, cuma baru tingkat tau, baru apply. Sebab kita tak buat kan. Sebab kebetulan selesai tu bendahari kata dekat masjid Batu 10 Batu Cerai. Begini nampak ada seorang saudara nak masuk Islam, jadi nampaknya ustaz lah yang kena buat gini lah. Okey. Jadi bila nak solat, kebetulan kata imam hari tu tak ada. Dia tak ada, jadi orang minta saya jadi imam lah. Okey lah. Bintik dapat saya, nak ajak dia solat tak? Tak, bukan. Tak boleh lagi. Dia tak clear lagi. Kita solat segera kan, solat siap. Lepas solat tu, suruh saya, maknanya sunat saya tangguh lah. So berbual dengan dia lah, tanya begini lah, tanya. Nak pastikan kalau dia nak masuk Islam, adakah dia dengan kendak segi kan, gini lah, cerita gini secara basic lah. Tapi rupanya memang ditakdirkan Allah Ta'ala, baru tinggal balik. Orang yang masuk Islam antara perkara yang dia mesti tahu ialah perkara yang mesti yang paling awal lah, tentang Allah, tentang iman kita belajar ni kan, Allah, Rasul, sebagainya. Dan juga yang mesti dia buat iaitu mandi. Tahu orang yang baru masuk Islam dia kena mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Ada syahadat, mandi wajib. Sebab selama ni dia tak pernah mandi wajib kan. Jadi betul lah. Kebetulan pula saya cek dengan masjid tu lah, macam mana. Ada orang kebetulan rezeki dia lah, ada kain, ada bagi kain baru, baju baru Saya buka kereta saya, ada kain untuk sebagai spare. Untuk apa? Untuk kalau dia solat tak ada, gantilah. Cek masjid lah. Alhamdulillah masjid tu bila air dia okey, air dia laju pula tu. Saya bimbang kadang-kadang masjid air slow, air laju betul. Mereka guna yang jenis macam hotel punya shower tu. Tengok sabun ada siap. Saya tunggu kat pintu luar tu lah. Saya beritahu dia, mula-mula kau mandi biasa dulu. Mandi apa? Sabun kan, badan kotor gini-gini, buka baju. Saya kata buka semua sekali. Kita kata buka semua sekali. Sebab kita bagi dia plastik, baju yang kau pakai tu masuk dalam tu. Kau buka semua, buka tu, mandi dah ustaz. Sekarang mandi pula, mandi tu, niat mandi gini. Saya tanya dia, macam mana engkau kulup engkau? Ni terus terang ni. Kulup kena buka tu. Dah memang dah kulup. Tu kena cuci. Tahu ustaz. Cuma nak beritahu sebenarnya dia memang duduk penjara, tapi dia minat kat Islam lah. Dan dia kata dia masuk tu sebab dia kawan dengan seorang Melayu tapi kawan dia dah mati tu lah. Cuma tu lah yang saya agak lemah sikit lah, nak follow up lah. Patutnya kena ada follow up tu. So kita kesibukan kan, dia orang sebelah sana, kita sebelah sini, tu satu perkara lah Patutnya nak check balik lah. Patutnya orang yang baru masuk Islam tu, kita dah bagi dia basic tu, kita patutnya kena follow up. Macam isyak tu okey lah, lepas mandi saya teman dia, kita pesan sembahyang isyak kan. Dan ingat orang baru masuk Islam ni, bacaan dia tak sama macam kita. Perbuatan sama. Antaranya apa? Surah Al-Fatihah tak wajib tak. Dia baca tasbih. Tasbih sepanjang mana Fatihah. Allahu Akbar. Dia yang wajib je. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau sembahyang jemaah tak apa, ikutlah. Kita guna mazhab lain lah yang boleh baca. Tu kalau jemaah macam baca kuat, tu lain. Kalau tak, tu lah subhanallah, subhanallah, tu dia. Yang lain pun subhanallah. Dia cara gitu. Sampai dia pandai, barulah dia jadi wajib. Dia begitu caranya. Ingat dia memang ada gitu. Balik gitu cara dia lah.
Tapi patutnya kena follow up, tapi tak mampu tu. Tak mampu saya. Sebab kebetulan pula tu ada macam-macam benda lain lah, mak sakit lah sebagainya. Patutnya kena follow up lepas tu subuh kan. Subuh. Tapi kita beritahu dia lah lepas subuh buat apa gini kan. Itulah ya. Itulah keadaannya lah ya. Cuba kadang-kadang yang kita bimbang satulah, terfikir je dalam hati ya. Sebab kadang-kadang setengah orang ni nanti dia, sebab perasan ada juga setengah orang ni dia minta tolong. Ada mungkin ada trik lain dia berlaku tuan-tuan. Dia masuk Islam sebab dia dapat jalan untuk dapat bantuan. Ada kan? Ada macam tu. Ada. Dia akan gitu kan. Sebab bila tu kan dia kata, ni boleh bila tukar nama IC tak? Ni saya kata ni kita kena report dululah. Syahadat pertama ni sebagai formal lah, sebagai informal kan. Lepas ni kena buat secara rasmi sebagainya. Sepatutnya masjid tu kena buat lah, kena follow up lah secara dia kan. Tapi itulah ujian kita maknanya menunjukkan, saya kata maknanya yang saya nampak antaranya apa tahu? Macam masjid surau kena ada lah bilik mandi yang lengkap. Prepare lah ya, bilik mandi lengkap yang bersih, ready lah bila-bila masa. Baju pakai tu ready. Kalau kes ada orang masuk Islam tu. Tu dia keadaannya lah. Allahu Akbar. Jadi bab ni apa dia? Tentang Allah Ta'ala bersifat qidam. Maknanya disebutkan apa? Hendaklah kita bersyukur dilahirkan sebagai mukmin dan muslim. Itulah. Jadi cukup sekadar ni sambung lain insyaAllah. Baik, ada soalan setakat ni? Ya Allah. Ya. Yang lain itulah. Jadi nampak pendekatan dia memang simple ni lah. Dia detail je. Kita nak detail ke pun lain kali insyaAllah ya. Itu dia. Ya Allah. Okeylah. Baik, kalau tak ada soalan, kita cukup sekadar ni ya. Kita biasanya akan baca doa, bismillah, kemudian kita baca selawat dan kita baca tasbih biasa tu tasbih yang Abu Lasam Al-Kandi tu. Dan dia terus kita doa lah. Astaghfirullahalazim lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwati wa ashabil huquqi alaina wal wajibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallahu ta'ala wa zinata ma alimallahu ta'ala wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri unta wa dzakar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak turut patuh, tidak khusyuk padamu. Wa min nafsin la tashba', dan kami berlindung kepadamu daripada nafs yang tidak pernah puas. Amin. Doa la yusma', dan kami berlindung kepadamu ya Allah pada doa yang tidak didengar, tidak diterima. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.